Yang sahih di Berita RTM. Sahih dan berimbang Berita Perdana. Rabu 15 Jun. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana bersama kami malam ini. Kita terus ke paparan utama. Kebenaran khas diberikan untuk ekspor beberapa komoditi berasaskan ayam. Kerajaan pertimbang beri imbuhan kepada skuad Harimau Malaya. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kerajaan mempertimbang untuk memberi imbuhan kepada skuad Harimau Malaya atas kejayaan layak ke Piala Asia 2023. Ini kerana kemenangan terbabit merupakan sesuatu yang istimewa, memandangkan kali terakhir Malaysia layak ke kejohanan itu adalah pada tahun 1980. Kabar gembira itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika melawat persidangan Parlimen Belia di Bangi. Skuad Harimau Malaya layak ke Piala Asia selepas berjaya menundukkan Bangladesh 4-1 semalam. Lagi cerita kejayaan skuad negara dalam segmen sukan seketika nanti. Saudara, 4 usul dibahas Parlimen Belia yang bermula hari ini. Persidangan di Pengerusikan Timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Muhammad Rashid Hasnon. Usul yang dibincangkan adalah pindaan had umur minimum perkahwinan dan inisiatif khas menggalakkan penyertaan golongan belia dalam sektor penternakan serta pertanian. Turut dibahas pindaan Akta Perlindungan Kanak-kanak, Orang Tua dan golongan orang kurang upaya. Selain mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, sidang melibatkan 153 ahli Parlimen Belia. Sesi penggulungan dijangka disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Fasa 1 MRT Laluan Putrajaya akan dibuka kepada pengguna mulai 3 petang esok. Ia memiliki 12 stesen termasuk 3 stesen pertukaran ke perkhidmatan KTM. Perjalanan dari stesen Kuasa Damansara hingga stesen Kampung Batu sejauh 17.5 km hanya mengambil masa 24 minit. Untuk fasa 1, 20 set tren 4 gerabak disediakan. Setiap satunya mampu memuatkan 1,200 penumpang. Untuk mengoperasi sistem MRT ini, pasukan kami terdiri lebih kurang daripada 600 orang, telah dilatih sejak tahun lepas dan sekarang telah bersedia sepenuhnya dari segi mental dan fizikal untuk mengoperasi laluan Putrajaya fasa 1. Walaupun tren ini belum bermula operasi, tetapi penyelenggaraan tetap dilakukan mengikut jadual yang ditetapkan oleh pihak OEM, okay, di mana kita harus memastikan kesiapsiagaan tren atau sistem untuk menghadapi operasi fasa 1 lah. Pembukaan fasa 1 MRT Laluan Putrajaya bakal dirasmikan Perdana Menteri 10 pagi esok. Serentak itu, 13 laluan baharu bas pengantara akan beroperasi. 7 daripada 12 stesen MRT laluan itu turut menyediakan kemudahan tempat letak kenderaan. Berkuat kuasa serta-merta, 3 komoditi berasaskan ayam diberi kebenaran khas untuk diekspor. Kebenaran diberi selepas siri perbincangan terperinci dilaksana Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dengan pemain industri dan Persatuan Penternak. Ini susulan larangan ekspor ayam berkuat kuasa 1 Jun lalu.
Kebenaran khas hanya melibatkan ayam daging berwarna termasuk ayam kampung dan ayam hitam. Semua produk berasaskan ayam dan anak ayam induk. Larangan ekspor untuk ayam pedaging, ayam bulat, keratan ayam dan anak ayam pedaging kekal berkuat kuasa. Kawalan di semua pintu keluar akan terus dilaksana bagi mengelak penyeludupan. Sekiranya berlaku pelanggaran peraturan, tindakan akan diambil mengikut Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan 2011. Sebelum ini, ekspor ayam dan produk makanan berasaskan komoditi itu dihentikan bagi memastikan kestabilan bekalan domestik. 5 bahagian di Sarawak diisytihar kawasan kawalan penyakit kaki dan mulut FMD. Menteri Pemodenan Pertanian dan Kemajuan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, ia membabitkan bahagian Kuching, Serian, Seri Aman, Miri dan Limbang. Menurutnya, 5 bahagian terbabit bersempadan dengan Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Lokasi wabak dikesan aktif dalam kalangan haiwan ternakan seperti lembu, kerbau, kambing dan biri-biri. Pengisytiharan membolehkan Jabatan Perkhidmatan Veterina mengambil semua langkah kawalan perlu untuk mencegah penularan. Antaranya larangan import, pemantauan dan pengawasan ternakan di kawasan berisiko tinggi. FMD adalah jangkitan virus akut yang menular dalam kalangan haiwan domestik dan haiwan liar berkuku belah termasuk lembu, kerbau, rusa, kambing, biri-biri, babi dan babi hutan. Perlindungan data individu menjadi teras dalam pengumpulan data statistik negara. Jabatan Perangkaan memberi jaminan tidak akan berlaku kebocoran data individu di bawah seliaannya. Data individu perlu dipelihara dan dilindungi. Alhamdulillah setakat ini DOSM berjaya mengekalkan supaya data individu ini, sebab kita tahu kita mengumpul maklumat berkala. Bukan kita ambil hari ini besok tak buat dah. Kita nak supaya bila kita buat satu, misalnya satu perkara diperlu oleh kerajaan, bila dibuat dasar kita nak ukur balik apa yang berlaku. Jadi pastikan maklumat yang kita kumpulkan untuk orang dan terus memberi maklumat supaya maklumat itu terpelihara. Jelas beliau lagi, Jabatan Perangkaan mempunyai sistem yang berperanan melindungi data individu dan ia tidak mudah diakses secara tidak sah oleh mana-mana pihak. Beliau menyatakannya pada majlis pertemuan dengan media di Kuantan, Pahang. Suhu di Tanah Suci kini mencecah 48 darjah Celsius. Cuaca panas ini memberi cabaran besar kepada para jemaah haji. Mereka dikuatiri mengalami strok haba dan dehidrasi. Laporan Faisal Jamal. Dalam kegairahan mereka untuk melaksanakan ibadah haji, dalam kegairahan mereka untuk membuat lawatan ke tempat-tempat yang bersejarah dan sebagainya, mereka harus memberi perhatian supaya mereka tidaklah terdedah kepada cuaca yang panas pada tempoh yang agak panjang, dan untuk sentiasa meminum air yang secukupnya supaya mengelakkan diri mereka daripada terkena dengan strok haba ataupun dengan dehydration dan sebagainya. Jemaah yang ditemui pula menyifatkan cuaca panas sebagai ujian untuk meningkatkan kesabaran dalam menyempurnakan ibadah. Langkah pencegahan sentiasa diambil bagi memastikan kesihatan sentiasa berada pada tahap terbaik. Semua dengan izin Allah belaka. Ya. Tadi upaya kita semua Allah belaka. La haula wala quwata illa billah billahil azim. Jadi kita minta dengan Allah, semoga Allah bagi kita kesihatan apa semua. Boleh berjalan pergi masjid. Rasa letih jugalah. Minum air banyak. Lepas tu makan buah kurma. Itu sajalah. So rasanya saya macam kalau bila panas sangat saya akan duduk dekat hotel. Bila rasa macam dah kurang panas baru saya keluar pergi masjid ke, pergi cari barang ke, macam itulah. Berbeza dengan Madinah dengan dekat sini. Madinah tu insya-Allah masih lagi boleh adapt. Panas tu panaslah, tapi keselesaan dia ada sikit. Dekat sini mencabar sedikitlah dari segi jarak, tapi alhamdulillah lah kami cuba dan adapt lah. Ya, sememangnya cuaca di sini panas di siang hari dan benar ianya ujian dari Yang Maha Esa. Namun langkah kesihatan tetap perlu diambil jemaah agar nikmat kelancaran beribadah itu dapat dirasai pada setiap masa. Faisal Jamal dari Makkatul Mukarramah, RTM.
bertemu kembali. AirAsia X Berhad sedang menyelesaikan baki 20% tuntutan balik para penumpang. Ia dijangka selesai dalam masa sebulan. Why not cash? Because AirAsia X just went through a court restructuring process with Malaysia. Under the law, we can't give cash refunds to anybody, to creditors. Beliau ditemui pada sidang media pengenalan destinasi baharu AirAsia X dari Kuala Lumpur ke London, Dubai dan Istanbul. Turut diaktifkan semula penerbangan ke Tokyo, Sapporo dan Osaka di Jepun selain Honolulu, Hawaii. Saudara, jumlah tempahan penerbangan ke Malaysia dan Indonesia meningkat drastik susulan keputusan kedua-dua negara membuka semula sempadan antarabangsa. Perkembangan positif itu berupaya menyokong pemulihan industri pelancongan. Jadi kita dapati di lapangan terbang sendiri, di airport sudah semakin sesak. Dengan penumpang, berarti cuma ada yang nak keluar negara ataupun yang berkunjung ke dalam negara. Ini membuktikan bahawa industri pelancongan ini telah mula membaiklah. Jadi begitu jugalah kami harapkan dengan fenomena baru ini kita daripada Marindukan ini dapat merancangkan lagi lah industri ini sehingga dia boleh mencapai ke taraf normal seperti sebelum pandemik yang lalu. Dan seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 22 Jun. Pengeluaran getah asli Malaysia merosot 20% kepada 22,498 tan pada April 2022 berbanding 28,106 tan bulan sebelumnya. Stok getah asli pula susut 4.1% kepada 297,673 tan. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin memaklumkan lebih 80% pengeluaran getah asli disumbang sektor pekebun kecil. Bakinya daripada sektor estate. Ekspor pula meningkat 10.2% kepada 58,755 tan bagi tempoh sama. China kekal destinasi utama ekspor diikuti Amerika Syarikat, Finland, Mesir dan Iran. Antara produk ekspor utama ialah sarung tangan getah, tayar, tiup dan benang getah. Orga Bio Holdings Berhad optimis tawaran awam permulaan IPO-nya raih premium hampir 30 juta ringgit. Sekiranya mencapai sasaran, beberapa rancangan strategik disusun syarikat bagi memperhebat operasi. We have allocated 11.3 million from the proceeds of the IPO to fund and repay bank borrowings secure for the construction of our new factory in Semenyih. We expect to commence operations in this new manufacturing factory in August 2023. Orga Bio dijadual disenaraikan di pasaran ACE Bursa Malaysia pada 5 Julai ini. Kita teruskan dengan perbicaraan kes 1MDB. Kerjasama pelaburan antara badan itu dengan Petro Saudi International Limited tidak pernah melalui MOF Incorporated. Sebaliknya, ia diluluskan terus Datuk Seri Najib Tun Razak yang merupakan Menteri Kewangan ketika itu. Perkara terbabit dimaklumkan saksi pendakwaan ke-26 iaitu bekas Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kewangan Datuk Siti Zawiyah Muhammad Desa. Menurutnya, MOF Incorporated tidak mengetahui dengan jelas tujuan pelaburan itu dilakukan. Ini kerana pihak 1MDB tidak mendapatkan pandangan pihaknya terlebih dahulu sebelum kerjasama dimeterai. 4 tuduhan salah guna kedudukan dan 21 dakwaan pengubahan wang haram dihadapi Datuk Seri Najib berhubung 1MDB.
Jabatan Imigresen mengesahkan 7 pegawainya ditahan SPRM kerana disyaki terlibat pengeluaran dokumen imigresen secara tidak teratur dan melindungi warga asing. Ketua Pengarahnya, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan isu salah laku. Datuk Seri Khairul memberi jaminan pihaknya akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM. Tegasnya, pegawai didapati terlibat kesalahan berdepan tindakan tata tertib termasuk buang kerja. 7 pegawai imigresen yang disiasat merupakan antara 9 individu di Sarawak dan Selangor yang diberkas. Ya, meski sudah berkali-kali diingatkan, namun masih ada peniaga ingkar arahan harga maksimum ayam. Di Kulim Kedah, pemilik sebuah pasaraya dikenakan tindakan gara-gara menjual ayam standard pada harga RM10.30 sekilogram. Alasannya tidak tahu harga maksimum ditetapkan ialah RM8.90 sekilogram. Pengarah KPDN-HCP Kedah, Effendi Rajini Khan berkata, peniaga mengaku memperoleh bekalan ayam daripada ladang ternakan ayam bersendirian dengan harga RM9.30 sekilogram. Kompaun RM1,000 dikeluarkan terhadap peniaga terbabit. Tindakan dibuat berdasarkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Cubaan menyeludup 1,462 liter minyak petrol ke negara jiran gagal. Sindiket ditumpaskan KPDN-HCP Kelantan di sebuah stesen minyak di Pengkalan Cepa. Serbuan membabitkan kerjasama pasukan polis Marin Wilayah 3 Tok Bali Pasir Putih dilakukan awal pagi semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN-HCP Kelantan, Aswadi Jaafar berkata, pihaknya mengesan 4 kenderaan bergerak secara berkumpulan selepas membeli petrol di beberapa stesen minyak. Ia diisi dalam beberapa tangki yang diubah suai. 4 suspek warga tempatan ditahan. Kesemua minyak petrol dianggar berjumlah RM1,556. Kesemua kenderaan dipandu suspek disita. Nota persefahaman bagi mengukuhkan hubungan pengamal media Malaysia-Thailand dimeterai. Kerjasama Persatuan Wartawan Perlis, PWP dan Persatuan Media Selatan Thailand itu membolehkan pertukaran budaya serta perkongsian kepakaran dan maklumat. Perjanjian ditandatangani Muhammad Asri dan Wakil Persatuan Media Selatan Thailand, PPOP. Majlis disaksikan Tuanku Said Faizuddin dan Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akasyah Khalil. Terdahulu, Tuanku Said Faizuddin menyertai kayuhan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis peduli sempena sambutan Hari Wartawan Nasional peringkat negeri Perlis. Matlamatnya, beraikan pengamal media di samping memberi sumbangan kepada asnaf di kawasan Felkra Lubuk Sireh dan Padang Besar, Thailand. Saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan malam ini bersama Syairul Islam. Syairul, sudah bersedia dengan laporannya? Ya, terima kasih. Perdana Menteri kongsi rasa gembira kejayaan Harimau Malaya. Penantian lebih 4 dekad Harimau Malaya berakhir. Terima kasih. Perdana Menteri kongsi rasa gembira kejayaan Harimau Malaya. Penantian lebih 4 dekad Harimau Malaya berakhir. Semalam kita sudah menang. Tahniah saya ucapkan kepada pasukan kita, pasukan Malaysia yang telah pun berjaya memecahkan kebuntuan penantian kita yang begitu lama, 42 tahun. Jadi semangat juang yang ditunjukkan semalam sangat membanggakan saya, semangat pejuang, semangat juang pemain. Dan begitu juga semangat juang penonton ataupun penyokong.
yang tidak bergerak daripada sejak mula sehingga tamat perlawanan pun masih lagi berada di tempat kunci masing-masing. Malah sewaktu kita kalah, sewaktu bertemu dengan Bahrain sekalipun, penyokong tidak berganjak di tempat duduk masing-masing. Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Syarul Islam. Saudara, itu tadi ucapan tahniah yang disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob susulan kejayaan skuad Harimau Melaya ke Piala Asia 2023. Badi kegagalan yang berjaya ditamatkan pasukan negara selepas hampir 40 tahun cukup memberi makna yang besar buat pemimpin nombor 1 negara itu. Perdana Menteri yang ditemui hari ini di persidangan Parlimen Belia 2022 di Bangi turut mengumumkan kabar gembira apabila anak-anak buah Kim Pan Gon berkemungkinan bakal menerima imbuhan sewajarnya daripada kerajaan sedikit masa lagi. Bukan begitu juga dengan pihak FAM sendiri. InsyaAllah kita akan bincang perkara ini. Beliau yang 2 kali hadir menonton aksi Harimau Melaya di Stadium Nasional Bukit Jalil berharap momentum kejayaan dan sokongan yang ditunjukkan itu akan dikekalkan ketika mengharungi cabaran seterusnya untuk terus merekodkan kemenangan selepas ini. Amat berpuas hati. Demikian luahan Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Pan Gon selepas berjaya membantu Malaysia melayakkan diri secara merit ke Piala Asia 2023 semalam. Pencapaian manis di Stadium Nasional itu menamatkan penantian pasukan negara selama lebih 4 dekad selepas menutup tirai saingan kelayakan kumpulan E dengan membenam Bangladesh 4-1. Kemenangan yang disaksikan lebih 50,000 penonton itu memastikan Malaysia mengumpul 6 mata untuk menamatkan kempen kelayakan di kedudukan kedua di belakang Bahrain sekaligus mengesahkan tiket ke Piala Asia tahun depan selaku antara 5 naib juara terbaik kumpulan. Keempat-empat gol pasukan negara masing-masing dijaringkan Muhammad Safawi Rashid, Dion Coles, Muhammad Syafiq Ahmad dan pemain gantian Darren Lock. And tonight, special thank you for all our Harimau Melaya players. I'm very proud of them. How good they are. Really, they give to the fans all the passionate energy. You know, what fans want, I think we deliver to the fans tonight. Dalam pada itu, Pan Gon turut meluahkan penghargaan kepada semua pihak yang telah banyak memberikan sokongan. Menurut pengendali kelahiran Korea Selatan itu, walaupun bermula dengan kesukaran, namun kini mereka boleh berbangga dengan kejayaan ini. It was very tough duty, but anyhow, I get all the supporting from the clubs, you know, FAM, so from full supporting from the players. They give me full support, and I'm really thank you very much. So we achieved something. I'm very happy. Yeah, thank you. Kali terakhir Malaysia mara secara merit ke Piala Asia ialah pada edisi 1980 di Kuwait dan penampilan terakhir pasukan negara pula ialah ketika menjadi tuan rumah bersama pada edisi 2007 di Kuala Lumpur. Selain kejayaan mara kepusingan akhir Piala Asia 2023, corak permainan menarik yang ditampilkan skuad negara menjadi perbualan hangat penyokong. Beberapa penyokong yang ditemui menyatakan kegembiraan dengan kejayaan yang diraih pasukan kebanggaan mereka itu. Memang diorang semua perform. So memang saya puas hati sangat tengok. Corak permainan nampak laju lah, nampak agresif sikit. Defend pun semua top. Nampak puas hati lah tengok. Saya harap game akan datang, momentum player seperti ini akan berterusan supaya penyokong yang datang tak mengecewakan lah.
Kejayaan skuad Harimau Melaya itu turut mendapat pujian yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Baginda menzahirkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada skuad bola sepak kebangsaan dan barisan kejurulatihan atas kejayaan mara secara merit ke pusingan akhir Piala Asia 2023. Menerusi kenyataan di Facebook rasmi Istana Negara, Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa syukur dan sukacita atas kejayaan serta semangat juang yang telah dipamerkan pemain di pusingan kelayakan semalam. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada para penyokong atas sokongan padu yang telah diberikan kepada skuad Harimau Melaya dalam perjuangan mengakhiri penantian selama 43 tahun. Baginda berharap pencapaian tersebut menjadi suntikan semangat buat pemain untuk lebih bekerja keras mencapai hasil yang terbaik di kejohanan Piala Asia 2023 selain melakar sejarah baharu dalam kempen tersebut. Saudara, taktikal total football yang diterapkan Ketua Jurulatih Kim Pan Gon dilihat menjadi kunci utama peningkatan kualiti yang dipamerkan skuad Harimau Melaya. Jika sebelum ini kekuatan skuad negara lebih banyak bergantung kepada seorang dua pemain sahaja, namun kali ini strategi berbeza yang diguna pengendali dari Korea Selatan itu berjaya mengubah falsafah permainan Harimau Melaya. Kita ikuti analisis disediakan Tuan Ikram Tuan Muhammad. Tahun 2022 menjadi era baharu buat bola sepak negara dengan kehadiran Kim Pan Gon. Corak taktikal moden yang diguna pakai pengendali dari Korea Selatan itu berjaya mengubah DNA permainan Harimau Melaya di atas padang. Hasilnya sudah berjaya dilihat dengan kejayaan Malaysia layak secara merit ke pentas Piala Asia 2023 setelah muncul naib juara kumpulan E dalam kempen kelayakan yang berakhir baru-baru ini. Pemerhati sukan tempatan Dr. Pekan Ramli berpendapat taktikal total football yang diterapkan Pan Gon berjaya mengatasi masalah skuad Harimau Melaya sebelum ini yang terlalu bergantung kepada seorang dua pemain. Jelas beliau, 7 penjaring berlainan sepanjang 3 aksi kelayakan membuktikan skuad negara kini lebih bermain sebagai satu pasukan. Ini adalah corak permainan yang digunakan oleh Korea dan juga Jepun. Kalau kita tengok mereka tidak bergantung kepada siapa yang main sebagai striker. Striker itulah yang akan menghasilkan jaringan. Tetapi kita dapat lihat Korea membentuk penjaring-penjaring golnya bukan forward line-nya, tetapi di bahagian tengah dan juga defender juga akan naik ke atas untuk membantu menghasilkan jaringan. Selain perubahan falsafah permainan, kejayaan itu turut didorong oleh peranan pemain ke-12 iaitu para penyokong terutama Ultras Melaya yang berjaya membangkitkan semangat juang pemain negara. Bukan kita bayar pun pada Ultras Melaya untuk datang ke stadium apa semua, tapi mereka datang memberikan sorakan cantik yang mengubah kita katakan environment dalam stadium yang membangkitkan aura pemain kita. Dr. Pekan turut yakin pencapaian skuad kendalian Pan Gon ini akan memberi manfaat kepada skuad negara mengatur perlawanan persahabatan yang lebih berkualiti dan kompetitif. Dan melihat kepada bagaimana cara Malaysia bermain, sudah pasti saya kira lepas ni kita taklah bermasalah sangat untuk mendapatkan pasukan grade A ke yang akan yang sudi bermain bersama dengan pasukan Harimau Melaya. Diharap momentum positif ini dapat diteruskan para wiranegara apabila turun pada misi sebenar di kempen Piala Asia 2023 yang akan ditentukan lokasi dan tarikh kejohanannya tidak lama lagi. Tuan Ikram Tuan Muhammad, RTM. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 15 Jun 2022. Saya Syarul Islam, salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua.
bertemu kembali. Saudara, khidmat Dolby mesin yang beroperasi 24 jam menjadi pilihan pengguna kerana pertama, ia mudah, kedua cepat. Tapi Andy, masih ada yang lebih gemar menggunakan khidmat pengusaha Dolby tradisional, terutama mereka yang mementingkan ketelitian dan kebersihan macam Andy juga. Ya. Kita saksikan laporan yang disediakan wartawan pelatih Aminah Soleha Abdul Latif. Dia menyingkap kisah pengusaha Dolby tradisional. Rahman Anggu, 59 tahun, memulakan kerjaya dalam industri Dolby dengan membantu ayahnya mengambil dan menghantar kain untuk dibasuh secara tradisional. Perusahaan yang diwarisi sejak 100 tahun lalu itu tidak banyak berubah kerana kaedah dan peralatan yang digunakan adalah sama, iaitu membasuh menggunakan tangan dan setrika lama. Ini generation keempat, kita empat, jadi dia punya prosesnya, kita sini dekat-dekat bapa saya tu 80 tahun. Tapi susah pun, tak begitu susah juga, tapi kita sudah minat kerja ni, jadi kita buatlah. Kita pun seronok nak kerja ni. Jadi kita nampak pelanggan-pelanggan banyak sekali, satu hari pun banyak pelanggan boleh nampak. Macam-macam pelanggan ada rumah kita. Jadi daripada telefon kita pergi ambil. Rahman mengakui proses cucian pakaian secara tradisional mengambil masa lama antara 4 hingga 5 hari. Setiap hari, tugasnya bermula seawal jam 6.30 pagi dengan mengambil pakaian daripada pelanggan. Demi menjaga kualiti dan kebersihan kain, cucian dibuat menggunakan air panas dan dibasuh semula menggunakan air sejuk yang dicampur dengan sabun. Arang dan dandan kita masak, mencuci dulu. Habis itu sidai. Habis yang putih saja, yang color semua kita tak buat masak. Yang putih saja kita masak macam dululah kita bapa saya tu nenek buat. Jadi kita mai cuci, habis itu kita pergi jemuk sama tali ya. Habis itu mai balik kita gosok saja. Dan hari Jumaat kita pilih yang tempat yang mana-mana hantar. Hari Sabtu kita pakai besi punya bahan. Rahman mengakui proses kerja secara tradisional agak rumit hingga tiada pelapis bagi meneruskan legasinya. Daripada lebih 100 perusahaan Dolby tradisional di kawasan tersebut suatu ketika dahulu, kini hanya perusahaan miliknya yang masih beroperasi. Zaman beralih, musim bertukar. Itulah yang dapat digambarkan daripada pengusahaan Dolby yang kian dilupakan oleh masyarakat pada masa kini. Namun, usaha dan hasil titik peluh pengusaha Dolby ini tidak wajar dilupakan dan perlu diketahui oleh generasi akan datang. Aminah Soleha Abdul Latif, RTM. Saudara, siapa sangka cacing super Zophobus morio boleh makan polistrin? Penyelidik Australia mendapati haiwan tersebut memiliki enzim bakteria dalam usus yang membolehkannya merendahkan termoplastik. Kita saksikan dalam paparan hashtag. Kajian Universiti Queensland mendapati cacing super yang hanya diberi makan polistrin bukan saja kekal hidup, malah paling mengejutkan ia mengalami sedikit penambahan berat badan. Penemuan terbaru ini boleh menjadi kunci kepada usaha kitar semula plastik. Wajah seakan-akan mendiang Raja Rock and Roll Elvis Presley ditemukan di leher seekor kuda. Pemiliknya Alan O'Reilly menyedari perkara tersebut ketika dia sedang melihat gambar-gambar kuda itu di telefon bimbitnya. Alan kemudiannya berkongsi gambar tersebut di laman sosial dan ternyata ramai yang bersetuju bulu di leher kuda peliharaannya itu terbentuk seperti wajah Elvis Presley. Seorang pengurus sebuah syarikat dikecam gara-gara menetapkan hukuman keterlaluan kepada pekerja yang tiba lewat di pejabat. Jika lambat seminit, waktu bekerja akan ditambah 10 minit. Bayangkan kalau lewat 10 minit, berapa jam agaknya kena duduk di pejabat.
Saudara, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana edisi Rabu 15 Jun. Ingat, sentiasa patuh SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Kawalan kendiri itu penting. Betul. Terus dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, wassalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.